Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan iaitu Dimensi Budaya Hofstede dengan Situasi Pekerjaan. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Jasmine binti Muhammad dan ahli saya yang lain terdiri daripada Nadiana binti Madihi, Nur Fazihana Zaidan dan Wan Hazina binti Wan Mohsin. Okey, bagi pengenalan, menurut Freiberg and Ries menyatakan bahawa model tersebut dapat memberi hala tuju kepada sesuatu pengalaman bagi seseorang individu dengan memaklumkan dan membentuk kognisi, persepsi, motivasi dan juga emosi seseorang. Teori ini dibangunkan oleh Geert Hofstede di mana teori tersebut turut dibantu oleh orang lain dengan mengemukakan 6 isu asas. Setiap daripada teori tersebut dinyatakan pada skala dimensi yang bermula dari 0 sehingga 100. 6 asas teori tersebut terdiri daripada individualism. Individualism ini adalah sejauh mana seseorang itu merasa bebas dan tidak bergantung sebagai anggota yang lebih besar. Kedua, dimensi jarak kuasa yang menerangkan cara seseorang individu tersebut tergolong dalam budaya tertentu dengan melihat kuasa di antara hubungan atasan atau bawahan. Dalam konteks ini, mereka yang terdiri daripada jawatan kuasa yang sangat tinggi sangat menghormati tokoh yang berkuasa dan mereka menerima pengagihan kuasa walaupun tidak sama rata. Berbeza pula dengan mereka yang tergolong dalam jarak kuasa yang rendah. Ketiga, maskulin versus feminin, di mana dimensi ini menekankan kepada pencapaian dan kejayaan. Keempat, mengelak ketidakpastian. Dimensi tersebut ditarifkan sebagai tahap sesuatu budaya atau masyarakat menerima seseorang yang bimbang atau tidak tentang sesuatu perkara yang tidak pasti. Ada sesetengah orang akan membuat keputusan yang paling selamat kerana mereka mempunyai tahap ketidakpastian yang tinggi. Kelima, orientasi jangka panjang. Ini pula berkaitan dengan perubahan di mana dimensi ini meramalkan falsafah hidup, keagamaan dan pencapaian pendidikan. Keenam, kepuasan versus kengkangan. Ini merupakan dimensi baru yang diperkenalkan oleh Geert. Kepuasan adalah sesuatu masyarakat tersebut dapat menikmati kehidupan mereka dengan bersukaria seperti membeli belah, keluar bersama kawan, berbanding pula dengan kengkangan di mana mereka perlu mengawal dengan cara norma sosial yang ketat menyebabkan mereka tidak dapat menikmati kehidupan mereka dengan sepenuhnya. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fazihana 266189. Saya akan menerangkan tentang aplikasi dimensi budaya dengan situasi pekerjaan setiap ahli kumpulan. Baiklah, seperti yang dilihat di dalam gambar 1, iaitu Puan Wan Hazlina binti Wan Mohsin. Dia tugas di Jabatan Kesihatan, merupakan seorang pembantu takbir N22 dan mempunyai skop tugas seperti menentukan pemanjaan ubat-ubatan, alat perubatan supaya dapat kawalan bajet serta memberikan ubat-ubatan dan alat kesihatan kepada pusat-pusat kesihatan seperti hospital kerajaan, klinik kesihatan dan klinik komuniti. Jadi kesimpulannya, Puan Hazlina mengamalkan nilai ketidakpastian yang tinggi dalam tugas beliau kerana beliau bertugas di bahagian farmasi. Kesilapan pengiraan bajet dan pembekal alat-alat kesihatan dan perubatan ke seluruh fasiliti kesihatan kerajaan di Sibu, Serikir, Mukah dan Kapin harus dielakkan bagi memastikan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat berada di tahap optimum. Baiklah, kita beralih ke gambar yang kedua, iaitu Puan Nurul Jasmine. Okey, Puan Nurul Jasmine ini bertugas di Majlis Pembenaran Sibu dan menjawat jawatan pembantu setiausaha pejabat, dan skop tugas beliau adalah merekod segala temu janji, surat menyurat, mesyuarat dan dokumen yang diterima. Okey, pendek kata, Puan Nurul mengamalkan elemen
pengelakkan ketidakpastian yang tinggi dalam tugas beliau supaya segala rekod dan mesyuarat surat menyurat atau temu janji bagi pegawai atasan tidak tersilap dan menyebabkan masalah kepada jabatan. Kita beralih pula kepada sahabat saya yang ketiga, iaitu Puan Nadiana. Bertugas juga di Majlis Mandaran Sibu dan memegang jawatan sebagai pembantu takbir, dan skop tugas beliau ialah membantu dalam urusan kualiti dan anugerah majlis. Jadi kita lihat di dalam skop tugas beliau, Puan Nadiana mempunyai tahap pengelakan ketidakpastian yang tinggi supaya majlis atau sesuatu acara yang dilaksanakan berjalan dengan lancar supaya tiada perkara yang diingini berlaku dan merosakkan majlis. Beliau juga mesti memastikan segala dokumen yang diperlukan disediakan dalam lokasi untuk majlis selamat serta mempunyai peralatan yang mencukupi dan acara dijalankan dengan mengikut masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Seterusnya dalam gambar keempat, iaitu Nur Faizihana Zaidan. Dia bertugas di Bank Islam Malaysia Berhad dan memegang jawatan sebagai pengurus penyelesaian masalah. Jadi skop tugas beliau adalah dengan mengurus perbankan internet untuk bukan individu, SME atau pun Muslim Berhad. Dan kedua, mengurus terminal bayaran tanpa tunai untuk pelanggan perniagaan, mengurus aplikasi JomPay, FPX dan QR Code, direct debit untuk pelanggan yang bukan individu, contoh ahli perniagaan, jabatan kelab dan perniagaan untuk kawasan Sibu, Bintulu dan Miri. Okey, kesimpulannya untuk Puan Nur Faizihana, dia mempunyai nilai ketidakpastian yang tinggi dalam tugas beliau untuk memastikan para pelanggan supaya dapat mengakses serta memudahkan penggunaan perbankan internet, JomPay, FPX, direct debit, Duit Now dengan lancar tanpa menghadapi sebarang masalah. Baiklah, untuk 2.2, aplikasi dimensi budaya individualisme dan kolektivisme untuk Puan Wan Hazlina. Yang pertama, mengamalkan sikap kolektivisme kerana beliau bertugas dalam kelompok yang ramai di bahagian farmasi logistik. Kedua, sikap kolektivisme yang ditunjukkan oleh Puan Wan Hazlina memudahkan segala urusan perubatan kerana beliau dapat bekerja dalam kelompok yang besar. Jadi yang kedua, Puan Nurul, dia mengamalkan sikap kolektivisme juga kerana beliau sering berurusan dengan orang awam dan agensi luar. Dan beliau juga perlu memastikan segala urusan mesyuarat atau temu janji bagi pegawai atasannya tidak terlepas pandang. Dan akhir sekali untuk Puan Nadiana, dalam aplikasi dimensi budaya individualisme dan kolektivisme ini, sentiasa bekerjasama dengan semua kehitangan majlis dan pihak luar yang terlibat dalam urusan majlis seperti anugerah kualiti yang melibatkan majlis. Dan akhir sekali untuk Puan Nur Faizihana, beliau mengamalkan sikap kolektivisme dan amat penting dalam kerja beliau supaya pelanggan beliau dapat memberi kerjasama dan mengetahui pengetahuan tentang produk yang disampaikan serta perkhidmatan perbankan yang disediakan oleh Bank Islam kepada pelanggan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Hazlina Media Mohsin akan membentangkan bahagian aplikasi dimensi budaya jarak kuasa tinggi atau rendah. Jadi ini sesuai dengan kajian oleh Hofstede mengenai dimensi jarak kuasa yang diamalkan di Malaysia, iaitu jarak kuasa tinggi. Jadi menurut indeks Hofstede Powder Distance (PDI), indeks ini cuba menunjukkan sama ada badan atau negara mengagihkan kuasanya dengan sewajarnya dalam kalangan parti pemerintahnya seperti kerajaan, jabatan ataupun orang yang takbirnya seperti rakyat umum. Jadi contohnya, budaya tipikal rakyat Malaysia di mana sebilangan pekerja kita ketahui masih kurang bermotivasi dan hanya menerima apa sahaja arahan dari jabatan maupun kerajaan untuk dilakukan. Jadi dalam konteks ini, sebagai contoh ya, saya sendiri yang bertugas di Kementerian Kesihatan Malaysia bahagian farmasi logistik, kami mengamalkan jarak kuasa tinggi kerana menerima apa sahaja arahan daripada majikan asalkan kerja-kerja mengikut garis panduan dan peraturan ditetapkan. Jadi saya pasti
tidak kurang juga dengan rakan saya dalam kumpulan ini, iaitu Puan Nur Fazihana, Puan Nadiana dan Cik Nurul Jasmine. Mereka juga terpaksa akur dengan arahan dan keputusan daripada majikan mereka agar menyelesaikan segala masalah dengan keadaan segera. Bahagian yang seterusnya yang akan saya bentangkan secara ringkas adalah aplikasi dimensi budaya maskulin atau feminin. Masculinity ataupun kita panggil kaum lelaki ataupun kejantanan adalah sejauh mana penggunaan kekuatan yang disokong secara sosial. Jadi dalam masyarakat feminin ataupun kita panggil wanita ataupun kaum hawa, jantina secara emosional lebih dekat. Bukan sekadar tanggapan individu, tetapi ia mengenai peranan gender emosi yang diharapkan. Jadi dalam konteks ini, masyarakat maskulin ataupun kita lebih panggil kaum Adam ataupun lelaki jauh lebih terbuka gender daripada masyarakat feminin. Feminin sebaliknya percaya bahawa perbezaan antara lelaki dan wanita dari segi peranan, tanggungjawab merupakan penindasan terhadap wanita. Oleh kerana lelaki dan wanita dilahirkan secara fisiologinya berbeza. Jadi dalam masyarakat Melayu masih segelintir telah menetapkan ciri-ciri kewanitaan dan kejantanan kaum lelaki berdasarkan prinsip keadilan. Misalnya, saya suka untuk memberi contoh diri saya sendiri sebagai penyaut awam yang bekerja dalam bidang pengurusan atau perkeranian di jabatan saya. Jadi, saya perlu menonjolkan sikap yang feminin ataupun kewanitaan, iaitu bercakap dengan nada lemah lembut dan sopan santun ketika berurusan dengan orang luar seperti pembekal dan pelanggan, contohnya pamaniaga. Kerana kita ketahui wanita melambangkan kelembutan, tetapi di sebalik kelembutan tersebut pasti adanya ketegasan yang jitu dalam prinsip hidup. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nadiana binti Madahi, nombor metrik 266145. Saya akan membentangkan mengenai analisis SWOT mengenai dimensi budaya dalam tugas setiap ahli kumpulan. Seperti yang kita ketahui, SWOT mempunyai maksudnya tersendiri, iaitu S membawa maksud kepada strength, W membawa maksud kepada weakness, O pula membawa maksud kepada opportunity dan T membawa maksud kepada trait. Baiklah, kita akan bercakap mengenai strength, iaitu kekuatan dahulu. Kekuatan kami adalah mengamalkan sikap kolektivisme dalam menjalankan tugas, dan kami juga mempunyai sikap bekerjasama yang tinggi. Itu adalah kekuatan kami. Kemudian W, weakness, kelemahan kami pula adalah kami mempunyai pendapat yang berbeza yang boleh menimbulkan salah faham di antara pekerja dan majikan lah. Selain itu, pengamalan jarak kuasa yang tinggi. Seterusnya, opportunity, iaitu peluang pula adalah pengamalan nilai ketidakpastian yang tinggi kami laksanakan di dalam tugas harian lah. Selain itu, kami mempunyai sikap feminin yang ditonjolkan. Ia memudahkan kami untuk berurusan dengan pelanggan, pekerja lain dan orang awam. Seterusnya, trait pula iaitu halangan adalah individualism di tempat kerja. Selain itu juga perbezaan pendapat serta masalah komunikasi di antara pekerja. Seterusnya adalah kesimpulan. Kesimpulan mengenai pembentangan kami pada hari ini, iaitu dimensi budaya yang diperkenalkan oleh Hofstede ini sememangnya sangat sesuai apabila kita menerapkan dengan situasi pekerjaan, kerana sesuatu budaya tersebut ia mempengaruhi sesebuah organisasi itu, termasuklah dengan ia boleh memberi kesan kepada gaya kepimpinan sesebuah organisasi. Selain itu, kita juga boleh mengaplikasikan dimensi budaya jarak kuasa tinggi atau rendah dalam faktor pekerjaan. Ia mampu mengamalkan jarak kuasa tinggi kerana menerima apa saja arahan daripada majikan selagi mana-mana kerja yang diarahkan mengikut garis panduan dan peraturan yang ditetapkan. Teori Great Hofstede berupaya mengenal pasti 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam konteks pengaplikasian teori bagi sebuah organisasi di tempat kerja.
yang akhir sekali ialah dimensi yang terakhir dalam mengimplementasikan kerjaya kami dalam sektor pekerjaan adalah dimensi budaya pengelakan ketidakpastian. Oleh itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.